Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tajuk yang baru, Chapter 4, iaitu Reproduction. Reproduction kalau dalam bahasa Melayu terbagi sebagai pembiakan. Okay, pembiakan. Kalau kamu tengok dalam gambar ni ada family, ada anak, ada isteri, ada suami, ada anak. Okay. So, pembiakan tersebut menyebabkan akan terhasilnya baka yang baru. Baka tersebut adalah anak. Okay. Baik, apa benda yang kamu akan belajar dalam tajuk ni yang bahagian bawah ni, let's study. Yang pertama, sexual and asexual reproduction. Kamu akan tahu apa beza di antara sexual dan juga asexual. Apa maksud di antara kedua-dua yang kita akan belajar. Terusnya, human reproductive system. Okay. Sistem pembiakan untuk bahagian manusia, kamu akan belajar. Menstrual cycle ni khusus bagi perempuan lah, kitaran haid bagi perempuan. So kita akan tengok lah. Sebab ada kadang-kadang ni perempuan nanti yang tak tahu langsung tentang kitaran haid. Dan pelajar lelaki pun sepatutnya supposedly tahulah, sebab nanti kamu akan kahwin juga kan, satu hari nanti. Dan kamu juga ada adik-beradik, kakak dan juga adik. So ini pengetahuan asas lah bagi perempuan, menstrual cycle, kitaran haid. Seterusnya, fertilization and pregnancy. Persenyawaan dan juga pregnancy ni kehamilan. Okay. Bila berlakunya persenyawaan akan berlakunya kehamilan. Seterusnya, factor affecting the development of fetus and baby. Bila dah berlaku pregnancy, kita akan belajar berkaitan dengan development untuk fetus tersebut ataupun development untuk sesuatu sebagai apa dalam bahasa Melayu, fetus, janin. Okay, janin sebelum menjadi baby. Bila dah lahir jadi baby lah. Dalam perut namanya adalah fetus ataupun janin. Seterusnya, infertility and contraception. Okay. Yang ini kita akan belajar berkaitan dengan ketidaksuburan, infertility. Dan juga contraception ini pencegahan daripada kehamilan. Okay. Kita akan belajar. Dan last sekali kita akan belajar berkaitan dengan plant reproduction, sistem pembiakan bagi tumbuh-tumbuhan. Adakah dia sama dengan manusia ataupun berbeza? Nanti kita akan belajar. Okey, baik. Seterusnya. Baik. Yang pertama, kita akan belajar berkaitan dengan 41, sexual dan juga asexual reproduction. Reproduction cikgu cakap tadi, pembiakan. So, pembiakan ini boleh terbahagi kepada dua, sexual dan juga asexual. Sexual dan juga asexual. Apakah yang dimaksudkan dengan sexual? Apakah yang dimaksudkan dengan asexual? Baik, sebelum tu cikgu nak tanya kepada kamu lah, kalau lah kamu dah terbaca ataupun ini pengetahuan asal ya. Kalau manusia ni sexual ataupun asexual, tulis dekat dalam chat. Sexual ataupun asexual. Tulis dalam chat. Okey, manusia adalah sexual lah. Dan perkataan sexual pun ni kamu dah well known dah kan. Okey, manusia adalah sexual. Baik, apa beza di antara sexual dan juga asexual? Okey, kalau kamu tengok ni, human reproduce by giving birth. Okay, manusia dia melahirkan. Ayam dia bertelur. Kalau ikan paus dia melahirkan. Okay. Baik. So, reproduction boleh terbagi kepada dua, sexual dan juga asexual. Apakah yang dimaksudkan dengan kedua-dua term tersebut? Okey, tengok satu. Sexual adalah involve reproductive cell. Maksudnya adalah dia termasuk ataupun mengandungi sel untuk pembiakan. Okey, sexual mempunyai sel pembiakan. Okey, contoh sel pembiakan. Kalau lelaki apa sel pembiakan semua tak belajar lagi dah tahu lah kan. Tulis dalam chat, kalau lelaki sel pembiakannya adalah apa? Ni tak belajar lagi ni, tengok. Tengok. Dah tahu dah. Tak belajar lagi tu. Sperma. Okey, sperm Kalau lelaki, sperm. Kalau perempuan, apa sel pembiakan ni? Reproductive cell ni? Ovum, okey. So kamu tahulah, kalau kita tergolong dalam sexual, sexual ini adalah involve reproductive cell, merangkumi sel pembiakan. Okay.
Kalau asexual does not involve the reproductive cell. Itu beza dia. Kalau asexual, benda yang tidak mengandungi sel pembiakan. Ni nak dengar macam pelik kan? Apa benda yang tak mengandungi sel pembiakan? Okey, kita tengok kat bahagian bawah ni. Apa benda yang tidak mengandungi sel pembiakan? Sebab kalau sexual, kamu dah well known dah. Contohnya, dekat dengan diri kamu. Diri kamu sendiri itu adalah sexual. Okey. So, sekarang ni kalau untuk asexual tidak involve reproductive cell, contohnya adalah plant, onion, ginger, potato. So dia tidak ada jantan ataupun betina. Okay? Ataupun dia tidak mempunyai sel pembiakan. Okay? So sebab itulah kita panggil dia tergolong dalam asexual. Contoh yang lain adalah simple organism, contohnya amoeba, hydra, paramecium. Ini perkataan-perkataan ni, kamu pernah belajar sebelum ni. Kalau cikgu tanya boleh, amoeba ni tergolong dekat dalam bahagian mana? Tulis dalam chat. Amoeba ni apa dia? Sel apa? Kamu belajar lah sebelum ni kan? Unicell, okay, unicellular organism. Okay, good, betul? Unicellular organism. Bagus. Ingat lagi unicellular organism. Okay. So ini semua contoh-contohnya tergolong dalam asexual, di mana asexual tidak mempunyai sel pembiakan. Okay. Kalau untuk sexual ini, kamu tahu lah kalau nak berlakunya pembiakan tersebut, dia mesti ada perbezaan jantan dan juga betina. So dia ada involved reproductive cell. Okay. Dia includekan sel pembiakan. Okey, boleh tengok contoh gambar kat sini. Kalau tengok gambar raya kamu kan, baru-baru ni kan. So ini adalah kita tergolong dalam sexual reproduction. Betul? Okay. So sel pembiakan kamu tengok kat sini ada lelaki perempuan. Tak ada semua lelaki, tiba-tiba ada anak pula lelaki. Ada anak pula perempuan, tak ada Dia mesti ada jantan dan juga betina, so dia akan melahirkan ataupun melahirkan baka lah. Baka tu anak lah. Okay. Sama juga macam binatang. Binatang juga ada jantan dan juga betina. So, disebabkan itu dia dapat menghasilkan offspring. Offspring maksudnya adalah baka. Baka tu apa? Baka tu anak lah. Baka. Okay. Baik. Ini contoh plant yang asexual reproduction. Okay. So dia tidak mempunyai reproductive cell. Okay. Baik, seterusnya. Kita pergi kepada sexual reproduction. Okay. Pergi fokus lagi kepada sexual reproduction. Ini bahagian kita bahagian mammals, animal, human. Okay, sexual reproduction. Sexual reproduction involve two parents, which are male, female. Dia mesti involve dua benda barulah boleh menghasilkan offspring ataupun menghasilkan baka, iaitu sel daripada male, daripada jantan, dan juga sel daripada female parent. So bila bond di antara kedua-dua sexual reproduction cell di antara kedua-duanya, di antara male dan juga female, barulah boleh menghasilkan offspring. Macam cikgu tanya pada kamu tadi, kalau male, contohnya sperm adalah sel seks ataupun sel reproduktif bagi male. Kalau female, dia adalah ovum. Okay? Dalam gambar ni. Okay, boleh? So ini adalah male, ini adalah female. Gamet. Kalau cikgu tak ajar kamu lagi, tapi boleh tak siapa-siapa beritahu dekat dalam chat. Gamet tu adalah apa? Tulis dalam chat. Kalau tak tahu, tulis tak tahu. Kalau tahu, tulis apa maksud gamet. G-A-M-E-T-E tu. Tak tahu. Okay, ada yang tahu tak? Orang pun tak tahu. Orang pun tak pernah baca lagi. Gamet tu apa? Okay, semua tak tahu ni Okay, baik. Entah. Okay, gamet. Dah, cukup. Gamet ni, kalau ada buku nota ke ataupun kertas ke apa tuan tulis gamet dia adalah sex cell ataupun sel sexual ataupun sel reproduktif. Okey.
Maksudnya male sex cell. Gamet tu adalah maksud dia adalah sex cell. Okay. Kalau lelaki, sperm lah gamet dia. Kalau perempuan, ovum lah dia punya gamet dia. So gamet adalah sex cell. Kita tulis kat dalam ni sex cell. Sel untuk seks. Okay. Seksual ni yang kalau kamu isi dalam orang, seks ni adalah jantina kan. So jantina lah maksudnya sel-sel untuk jantina. Okay. Jantina untuk lelaki, jantina untuk perempuan. Okay, boleh? Baik, seterusnya. Pergi lagi. Kalau untuk sexual reproduction, dia boleh terbahagi kepada sexual fertilization. Boleh terbagi kepada dua jenis fertilization. Satu adalah internal fertilization, dalaman. Satu lagi adalah external fertilization, luaran. Maksudnya persenyawaan tersebut berlaku di dalam, internal, ataupun di luar, external. Ini contohnya. Internal dan juga external. Soalan cikgu. Even cikgu tak ajar pun kamu mesti dah tahu lah. Manusia ni internal ke external? Boleh rancak? Manusia ni external ke internal? Tengok. Cikgu tak ajar lagi tapi dah tahu lah internal. Cikgu rasa tak payah ajar kot. Sebab ni semua dah tahu lah. Okay. Kalau untuk manusia internal fertilization, kalau untuk external fertilization nanti kita akan tengok contoh lah. Ini dalam gambar ni pun dah ada contoh lah. Okay. Karakteristik. Ada perbezaan di antara external dan juga internal. Happen when. Okay. Kalau internal berlaku di dalam. Okay. Kalau apa dia ni, kalau untuk human contohnya berlaku di dalam. Di dalam apa nanti kita akan belajar dekat bahagian female punya, kita akan tengok bahagian macam mana boleh berlakunya fertilization, persenyawaan di dalam badan human tersebut. Okey, baik. Kalau external berlaku di luaran lah, luar body lah, luar daripada badan. Okey, baik. Seterusnya place of fusion. Fusion, kalau siapa tak tahu maksud fusion lah, fusion ini adalah pergabungan. Tempat di mana pergabungan tersebut berlaku. Maksudnya contohnya sex cell untuk lelaki dan juga perempuan, ovum dan juga sperm, dia akan fuse, bergabung dekat bahagian mana? Dekat bahagian mana? Place, tempat. Okay. So kalau untuk contohnya, kalau untuk apa dia ni, human, the male, bukan human, animal pun sama juga. The male parent release sperm into the body of the female parent. Maksudnya place of fusion ni di dalam body of female parent, dalam badan apa ni, perumah untuk bahagian betina ataupun perempuan. Okay. Itu adalah tempat dia. Okay. Tetapi kalau bagi external fertilization, tempat untuk pertemuan tersebut, the male parent release sperm and the female parent release ovum. Dua-dua dekat luar. Dia release kat bahagian luar. This fertilization occurs in the water. Seperti contohnya gambar ini. Yang bahagian apa dia ni, ikan yang jantan ni dia mengeluarkan sperm. Ikan betina ni dia mengeluarkan ovum. Okay, dua-dua dekat bahagian luar. So fertilization ataupun place of fusion, tempat untuk bertemu tersebut di antara sperm dan juga ovum berlaku di dalam air. Ini contoh bagi ikan lah. Okay. Kalau dragonfly, contohnya apa dia ni, contohnya animal lah, animal, human sama lah. So tempat pertemuan place of fusion berlaku di dalam badan bagi betina. Okay. Female parent. Okay. Baik, seterusnya proses. The male gamete from the male reproductive organ will be released into the female reproductive organ, which has the female gamete and fused to form a zygote. So bila sperm tersebut dah pergi ke dalam badan female, dia pergi kepada bahagian dalam badan female, badan female ini, so dia akan fuse dengan ovum, so dia akan form zygote. Okay. Itu untuk internal lah. Kalau external, the male gamete usually swim towards the ovum and fuse with it.
So proses dia akan swim ke bahagian ovum dan akan fuse bergabung di antara satu sama lain. Itu proses untuk external fertilization. So itu perbezaan di antara internal dan juga external fertilization. Okey, setakat yang kamu dah belajar tentang sexual, asexual, lepas tu internal, external fertilization, faham ataupun tidak? Faham tulis dalam chat? Kalau tak faham tulis dalam chat. Okey, faham Okey, baik. Kita pergi kepada yang seterusnya. Tadi sexual reproduction. Sexual reproduction ni kamu faham sebabkan dia dekat dengan kamu, sebab diri kita sendiri. Dan juga kita akan tengok binatang, okey. Tetapi asexual ni dia jauh sikit daripada norma hidup kamu. Sebab benda tersebut tak selalu dengan kamu. Contohnya pokok, okey, onion. Kamu dah masuk dapur pun jarang, tak pernah nampak onion tu kan. So tak tahu onion macam mana sexual dia berlaku, reproduction, pembiakan dia berlaku. Okay. Dia sebenarnya adalah asexual. Tolong tulis balik dekat dalam chat apa maksud asexual, apa beza asexual. Tulis dalam chat, dia tidak mempunyai apa? Cikgu tak nak scroll, tidak mempunyai sex cell, okay. Tidak mempunyai sel pembiakan, okay, good. Okay, betul. Baik, asexual is process producing new individual without involving reproductive. Alah, ada jawapan dekat sini. Tidak mempunyai reproductive cell, sel pembiakan, okay. Contohnya ameba, Paramecium hydra, okay. Okay, tengok balik, tengok kat sini. For asexual reproduction, only one parent involved. Ini pelik sikit. Kalau asexual, dia tidak mempunyai sel pembiakan, so dia tidak ada jantan betina. So dia hanya mempunyai satu parent sahaja. Parent dia tu jantan ke betina ke, kita pun tak tahu. Kita tak tahu dia antara jantan ataupun betina. Tapi yang kita tahu bahawa dia hanya mempunyai satu parent sahaja. Daripada satu parent akan menghasilkan offspring ataupun akan menghasilkan baka dia sendiri daripada satu parent. Okay. Dia tidak ada persenyawaan yang berlaku, tiba-tiba dia menghasilkan baka yang baru. Itu adalah asexual reproduction. Okay, fertilization does not occur in the asexual reproduction. Persenyawaan tidak berlaku. Kalau sexual berlaku persenyawaan, di antara lelaki dan juga perempuan dia berlaku, betina jantan dan dia akan berlaku persenyawaan. Tapi kalau untuk asexual tidak berlaku persenyawaan. Dia akan terhasilnya sendiri offspring tersebut ataupun baka tersebut terhasil sendiri. Variation does not occur among the new individual. Kalau untuk asexual, selalunya asexual, dia tidak akan menghasilkan baka yang variasi. Baka dia tu akan sama saja dengan parent dia. Okay, baka dia tu akan sama saja dengan parent dia. Kalau parent dia tu, contohnya, onion tu bentuk onion, anak ada pun bentuk lebih kurang sama macam tu. Tak ni pun, tak berubah sangat pun. Tapi lain dengan sexual reproduction. Macam kita ni, mak ayah kamu, muka mak kamu lain, muka mak ayah kamu lain. Okay, bila berlaku persenyawaan dapat kamu, dia berbeza-beza. Okay, ada yang dapat hidung mak kamu, ada yang dapat mata ayah kamu, ada yang dapat rambut mak kamu. Okay, dia berbeza-beza. Okay, boleh. Baik. Seterusnya, alamak, cikgu lupa nak screenshot, lepas tu balikkan ni. Okey, sengitkan sikit kepala. Okey, tengok satu-satu kan. Cikgu lupa nak ni pula, screenshot benda ni. Kalau nak screenshot sekarang ni takut lambat sangat pula. Okey, sengitkan kepala sikit, kita tengok sikit kan ya. Asexual reproduction boleh terbahagi kepada jenis-jenis proses yang berlaku. Contohnya, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 ni kita akan belajar lebih lanjut lagi. Okey, yang pertama, saya ingatkan sekian, cikgu pun kena tengok kepala tengok ni. Binary fission. Cikgu bacakan. Binary fission is the division of a single parent cell into daughter cell. Okey, baik. Binary fission ni, fission ni kalau kamu tengok kataan fish
Fission. Fission ini adalah pembelahan. Berlaku pembelahan. Kalau fuse bergabung, fish terpisah. Ingat dalam kepala kalau perkataan ikan, fish tu terpisah. Tak ada ikan tu maksudnya terpisah. Tapi fission tu maksudnya terbelah ataupun terpisah. Okey. Contohnya, maksudnya asexual berlaku dia adalah dari segi pemisahan. Contohnya adalah amoeba ni, paramecium and bacteria. Kamu tengok ni gambar ni, daripada parent dengan baby asexual dia hanya satu parent saja. Contohnya ni satu parent saja. Daripada satu parent dia terpisah kepada dua. Okey, terpisah kepada dua. Bila dah ada anak, terpisah lagi kepada dua. So namanya adalah binary fission. Prosesnya adalah binary fission. Okey. Proses pembiakan ni namanya adalah binary fission. Dan binary fission ni contohnya adalah amoeba, paramecium, bakteria. Benda-benda ni kamu dah belajar, benda-benda ni kamu pernah dengar dalam chapter cell sebelum ni, unicellular organism Ni sampai bila pun sama lah. Sampai bila pun sama lah. Okay, so binary fission contoh-contohnya ini maksudnya binary fission dia terpisah. Okay, boleh? Baik, seterusnya budding. Ni budding. Bud dalam bahasa Melayu tunas. Kalau contohnya kamu ada contoh pokok cili pokok cili dia ada tunas. Naik sikit tunas. So itu budding. Budding. Okey, kita ada 10 minit lagi. Kalau kamu out nanti masuk balik sebab cikgu guna ni yang free ni. Semester lah. Masuk balik nanti Okey, budding contohnya adalah hydra, yeast. Okay, kalau kamu tengok dalam gambar ni, parent dia permulaannya macam ni. Tiba-tiba dia tumbuh tunas dekat bahagian sini atau membad dekat bahagian sini. Makin lama makin besar bud dia, sama seperti parent dia. Last sekali dia akan terpisah dari parent dia akan terhasil offspring yang baru. Offspring tu maksudnya baka offspring. Okay? So bud. Contohnya hydra dan juga yeast. Okay, hydra dan juga yeast. Okay, dua benda tengah belajar. Binary fission, terpisah. Budding, tunas. Okay. Baik, seterusnya. Regeneration. Okay, regeneration. Saya tengok explanation ni, cikgu explain kita tentang gambar ni. Contoh-contohnya flatworm, starfish. Kalau tapak Sulaiman, starfish dia sebenarnya dia adalah asexual. Tak ada jantan, tak ada betina, dia akan terhasil daripada one parent, akan menghasilkan offspring yang baru. Macam mana caranya? Regeneration. Macam mana dia regenerate? Daripada tapak Sulaiman tu, 5 tu, yang satu ni dia akan terpisah. Terpisah. Yang terpisah tu akan menghasilkan tapak Sulaiman yang baru. Contohnya macam ni. Invention of planaria ni. Okay. Daripada gambar planaria ni, dia akan terpisah sendiri macam cicak. Contoh ekor cicak kan. Kalau dia nak selamatkan diri, ekor cicak tu akan terputus, betul? So lama-lama nanti dia akan generate baru, betul? Tapi itu bukannya menghasilkan offspring baru, itu proses protection. Semuanya cikgu nak bagi contoh lah kalau kamu tak nampak gambaran Okay. So dia terputus. Yang terputus tu akan menghasilkan offspring baru, yang tinggal lama tu pun juga akan menghasilkan offspring baru. Contohnya yang ni lah. So itu namanya adalah regeneration. Generate yang baru, regeneration. Okay, kita dah belajar 3 dah. Binary fission, tunas, budding, regeneration. Pisah saja dia akan menghasilkan benda yang baru. Generate benda baru Okey, baik. Seterusnya spore formation, spora, derbunga. Okay, derbunga. Contohnya algae, fungus, fern, bakteria. Okay. Benda-benda ni semua adalah daripada spore formation. Contoh derbunga, kalau kamu tengok lalang-lalang kan, lalang-lalang dari derbunga-derbunga, kalau ditiup angin ke apa, derbunga tu akan pindah ke satu tempat, stick pada satu tempat, ataupun kalau kamu pergi lalu dekat bahagian padang, kita panggil sebagai apa tu yang melekat dekat apa dia ni?
melekat dekat tracksuit kamu tu. Semalu. Apa kita panggil tracksuit tu? Kuduk. Kemucuk. Ya betul. Cikgu dah lupa lah. Kemucuk. Tu adalah contoh macam sport lah. So bila kamu jalan, kemucuk tu melekat kat apa dia ni, kamu punya tracksuit, jalan lagi, contohnya dia terjatuh dekat satu tempat. So dia akan menghasilkan offspring kat tempat tersebut. So dia sama sahaja macam spore formation. Dia tidak ada jantan, tidak ada betina. Di mana dia ada satu parent sahaja, daripada parent tersebut dia akan menyebarkan spora tersebut sebaran melekat dekat satu benda, dia akan tumbuh dekat bahagian situ lah. Ini kemuncul. Okay. Seterusnya vegetative reproduction. Okay. Vegetative reproduction ni boleh terbagi kepada banyak jenis lah. Contohnya contoh reproduction ni carrot, strawberry, ginger, yam, potato. Kita akan pergi lebih lanjut vegetative reproduction ya. Vegetative reproduction. Okay. Vegetative reproduction boleh dibagi kepada 3 bahagian. Pokok boleh dibagi kepada 3 bahagian untuk berlakunya pembiakan untuk pokok tersebut. Satu bahagian pokok dari 3 part je. Satu akar, stem, batang dan juga leaf, daun. Okay, kita pergi satu root, bahagian akar. Kalau contoh vegetative reproduction, itu bahagian akar yang boleh menghasilkan baka yang baru adalah carrot ataupun sweet potato. Okay, carrot dan juga sweet potato. Daripada carrot tersebut akan menghasilkan baka yang baru. Maksudnya akar ni, root ni, dia boleh menghasilkan carrot yang baru. Sweet potato daripada root dia akan menghasilkan potato yang baru, sweet potato yang baru. So daripada akar menghasilkan offspring yang baru. Okay, so itu dia masukkan tentang vegetative reproduction. Perlu ingat vegetative reproduction ni dia ada part-part dia. Bahagian akar. Contoh bahagian akar, carrot ataupun sweet potato. Bahagian carrot tersebut akan menghasilkan baka yang baru. Sebab itulah kalau carrot, kamu tak ambil daripada batang ke apa. Kita akan ambil daripada dalam kan. Keledek ke apa ke. Okay, kita akan ambil bahagian dalam tanah. So, daripada akar tersebut akan dapat pokok tersebut. Baik, seterusnya daripada stem. Stem akan menghasilkan baka yang baru, contohnya potato. Okay. Daripada stem tersebut akan menghasilkan baka yang baru. Batang akan menghasilkan baka yang baru. Okay, ini bukan root daripada batang ni, new potato akan hasil daripada batang. Batang tersebut di dalam tanah ni. Daripada batang akan menghasilkan baka yang baru. Sama juga macam rana grass ni. Grass, rumput. Kalau kamu tanam rumput kapet, tanam sikit, okay. So daripada satu grass ni ke satu grass ni, dia akan melingkar. Stem tersebut akan melingkar di antara satu sama lain untuk menghasilkan offspring yang baru. So sebab itulah kalau kamu biar dalam 2 bulan grass tersebut, okay, kamu akan nampak grass tersebut dalam keadaan yang rata saja. Lompong-lompong dah tak ada lah. Disebabkan apa? Stem tersebut dia menghasilkan baka yang baru. Nama stem tersebut, gerakan tersebut namanya apa? Rana. Ini nama rana. Stem tersebut dia macam berlari kan. Okay. So datangnya daripada stem. Stem menghasilkan baka yang baru. Kalau potato underground stem, stem tersebut berada di dalam tanah. Okay, baik, seterusnya kalau onion, namanya adalah bulb. Sebenarnya apa yang kamu nampak, onion yang kita beli daripada kedai tersebut, dia sebenarnya adalah batang stem. Sebab tu kalau onion dibiarkan lama, apa yang berlaku, tolong tulis dalam chat. Bagi siapa-siapa yang pernah masuk dapur ni, apa yang berlaku kalau kita biar onion dalam keadaan yang lama? Tumbuh batang, ya betul. Hari ni tanya apa ni cikgu, kalau pokok kunyit yang mana vegetative reproduction ni? Kalau pokok kunyit cikgu rasa kalau pokok kunyit dia adalah sama ada the root ataupun stem. Itu juga dah pasti kalau kunyit. Okay. Root ataupun stem, dia bukan leaf lah. Root ataupun stem.
Sel mata perut ni kita tengok tak. Okay. So onion ni betul lah, kalau kamu biar lama dia akan tumbuh batang. Okay. So bahagian onion ni sebenarnya bahagian batang. Baik, seterusnya leaf. Leaf bryophyllum. Daripada leaf tersebut, pernah buat tak eksperimen sebelum ni, sekolah rendah? Letakkan daun, nama daunnya apa? Setawar tu. Daun setawar letak dalam buku, nanti dia akan tumbuh tepi-tepi tu. Pernah buat tak? Try lancet? Waktu sekolah rendah lu ada tak cikgu kamu minta buat eksperimen tu? Pernah kan? Ada yang pernah, ada yang tak pernah. Kalau tak pernah tu, tolong cari kat dalam YouTube lah. Bryophyllum, type dia. Bryophyllum. So, kamu tengok macam mana daripada daun tersebut, dia akan menghasilkan baka-baka yang baru. Okay. So, the importance of reproduction. Okay. Kepentingan untuk reproduction. Kita ada lagi seminit. Okay. Lepas minit nanti masuk balik. Kepentingan reproduction. Sebab itulah kalau government kita, populasi untuk dalam Malaysia ni dalam 30 lebih juta kan. Tapi populasi tu masih lagi tak cukup. Government masih lagi nakkan offspring yang baru. Okay, baka-baka yang baru disebabkan oleh penjanaan ekonomi untuk negara. Dan satu lagi, kalau reproduction ni, of course lah, yang ini yang paling penting. Untuk mengelakkan daripada extinction. Extinction ni keputusan. Kalau tidak ada baka yang baru,